Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah saraka wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, setiap pada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan barang siapa yang melakukan maksiat ataupun tidak taat padaku, makanya termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan kuliah ni, kita sedekahkan Fatihah lah pada sahabat kita Ustaz Khairul Nizar yang telah pun kembali ke Allah tadi. Mudah-mudahan Allah SWT akan mengampunkan segala dosa dan kesalahannya dan ditempatkan dalam kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang hormati Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak kita, seterusnya jawatan kuasa Masjid An-Nur, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, selagi kita dapat bersama insya-Allah malam ni untuk kita sambung kuliah tauhid ataupun akidah di muka surat 134. Betul 134 masih lagi dalam pembahasan kudrat, pengertiannya dan juga ta'alluqnya serta iradat nanti insya-Allah. Baik.
Kita lihat di muka surat 134. Dan dikecualikan dengan perkataan kami tiap-tiap yang mungkin akan perkara wajib dan mustahil. Dan dikecualikan dengan perkataan kami, perkataan musannaf, tiap-tiap yang mungkin. Apa maksud tiap-tiap yang mungkin ni? Kata-kata tiap-tiap yang mungkin ni kembali kepada definisi ataupun ta'rif kudrat itu. Kudrat ialah satu sifat azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan tiap-tiap mungkin, yata'ati biha ijad kullu mungkin, mengadakan tiap-tiap mungkin ataupun mentiadakan tiap-tiap mungkin ala wafaqil iradat, di atas muafakat iradat. Jadi makna ta'alluq kudrat itu ialah kepada setiap-tiap mungkin lah. Kudrat iradat ta'alluqnya pada tiap-tiap mungkin. Sedangkan kalam dan juga ilmun ta'alluqnya kepada setiap benda yang wajib, setiap benda yang mustahil dan setiap benda yang harus. Sedangkan sama' dan basar ta'alluqnya ala kulli mawjudat, di atas tiap-tiap benda yang mawjud, setiap benda-benda yang ada lah, yang wujud. Jadi tuan-tuan, kata-kata tiap-tiap mungkin, bila kita sebut kudrat adalah satu sifat yang azali yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengadakan dengannya setiap mungkin dan mengadamkan setiap mungkin. Jadi terkeluar kat situ perkara wajib dan mustahil. Maknanya sifat kudrat dia tidak ta'alluq kepada kullu wajibat atau mustahilat. Dia tidak ta'alluq kepada benda yang wajib dan juga mustahil, tetapi dia ta'alluq ala kulli mungkinin, di atas tiap-tiap mungkin. Sama ada dia mengadakan mungkin itu ataupun mentiadakan. Mungkin ialah kitalah, diri kita. Alam ini, alam adalah benda yang mungkin harus wujud. Sama ada Allah Ta'ala nak wujudkan boleh, dan Allah Ta'ala tak nak wujud pun Allah Ta'ala tidak ada masalah, ya Allah. Jadi kata-kata tiap-tiap mungkin maknanya dikecualikan akan perkara wajib dan mustahil. Maka tidaklah ta'alluq kudrat itu dengan tiap-tiap daripada keduanya. Kerana kudrat itu jika ta'alluq dengan benda yang wajib, kullu wajibat, maka tidak sahlah bahawa dia meniadakan, kerana yang wajib tidaklah menerima ketiadaan. Jadi ta'alluq Allah Ta'ala itu, kudrat ini dia tidak ta'alluq kepada setiap benda-benda yang wajibat dan mustahilat. Mana contoh wajibat? Allah Ta'ala diri sendirilah, diri Allah Ta'ala itu. Kerana diri Allah Ta'ala itu tidak sah bahawa kita mentiadakannya, kerana memang dia dah ada, dia dah wujud. Maka tidaklah sah bahawa kita mentiadakan zat Allah Ta'ala, kerana zat Allah Ta'ala adalah satu zat wajibat, zat yang telah pun wajib wujud. Oleh itu dia tidak boleh menerima tiada, dan tidak pula sah bahawa dia menjadikannya, kerana akan lazim daripadanya tahsilul hasil. Dan tak boleh juga ta'alluq kudrat itu untuk menjadikan Allah kali kedua, kerana Allah Ta'ala tu dah ada dah. Allah Ta'ala dah wujud, kenapa Allah Ta'ala nak perlu wujud yang kali kedua? So maknanya istilah itu tahsilul hasil, menghasilkan benda-benda dah wujud. Jadi benda ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Menghasilkan benda yang wujud adalah mustahil. Contoh menghasilkan benda yang wujud, contohnya menambak gunung. Menambak gunung adalah satu benda yang sia-sia. Gunung yang begitu kuat dan kukuh yang kita nak tambak, buat apa? Itu namanya tahsilul hasil, menghasilkan benda yang dah wujud. Buat apa? Begitu juga contohnya kita mencurahkan air ke dalam laut.
curahkan air dalam laut. Contoh konon nak tambah air laut lah. Ini pun satu benda istilahnya tahsilul hasil, menghasilkan benda-benda yang dah ada. Buat apa nak hasilkan benda yang dah ada? Benda dah wujud. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak menjadikan Allah Taala kali kedua, jadi mustahil, sia-sia saja. Jadi istilahnya tahsilul hasil, menghasilkan benda-benda dah wujud adalah benda ini adalah mustahil. Jadi ta'alluq qudrat itu tidak dia kepada benda wajibat, mana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan jika ta'alluq qudrat itu dengan yang mustahil, maka di atas lawan yang demikian, dengan arti tidak sah qudrat itu menjadikannya kerana yang mustahil tidak akan dapat terima wujud. Jadi sekarang yang kedua pula, kita nak jadikan kudrat itu ta'aluk dia kepada benda-benda yang mustahilat. Benda yang mustahil. Apa benda yang mustahil bagi Allah? Lawan dia lah. Perkongsian pada Allah, sekutu bagi Allah. Jadi kita nak ta'aluk kudrat kepada benda yang sekutu pada Allah, ni pun tak boleh. Mustahil. Mustahil kita nak mentiadakan Allah, ataupun mustahil kita nak menjadikan Allah Ta'ala itu ada sekutu, kerana dia adalah Esa Tunggal dan tidak ada sekutu bagi dia, dan dia tidak ada lawan. Baik. Demikian pula tidak sah kudrat itu meniadakannya, kerana akan lazim daripadanya tahsilul hasil. Jadi tak boleh juga kita mentiadakan Allah. Kalau kita mentiadakan Allah, maknanya kita nak mengadakan benda yang mustahil juga lah. Benda yang tak ada. Benda tu dah tak ada, memang kita pun nak jadikan dia tak ada. Mana boleh. Benda tu mana sekutu bagi Allah Ta'ala ni mustahil. So kita nak jadikan Allah Ta'ala tu ada sekutu, mustahil lah. Itu namanya tahsilul hasil, menghasilkan benda-benda yang hasil adalah benda yang sia-sia. Macam tu. Baik. Itu sebabnya ta'alluq qudrat itu ala kullil mumkinat, kepada setiap benda yang mungkin. Ini alam, sama ada nak menjadikan alam ataupun mentiadakan alam. Baik. Kemudian dalam hal ini Syekh Sanusi dalam kitab Syarah Sughra, Imam Sanusi dalam kitab Syarah Sughra mencela Ibn Hazmin di dalam ucapannya bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menjadikan seorang anak, kerana jika tidak, nescaya Allah Ta'ala itu lemah. Jadi Ibn Hazm ni nak mempertempatkan kuasa Allah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Benda ini mustahil lah. Sedangkan Allah Ta'ala dah declare dia tidak ada sekutu. Dia tidak ada perkongsian dalam kuasa dia. Tiba-tiba Ibn Hazm kata Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan dia anak, menjadikan anak bagi Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala tidak sekutu, tidak ada beranak, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu wa lam kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Ibn Hazm tersebut tidaklah masuk di akal, kerana kelemahan dimaksud hanyalah terjadi jika tempat ta'alluq itu atas sebahagian daripada tugas-tugas kudrat, dengan dia menerima wujud bagi zat Allah zatnya. Dan di atas ucapan Ibn Hazm ni lazimlah bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk meniadakan kudratnya, bahkan berkuasa pula untuk meniadakan zatnya. Dan demikian itu puncak kepada kerosakan. Jadi kata-kata Ibn Hazm ni satu kata yang bahaya tu. Bahaya. Kalau dari segi orang kata sekali imbas kita nampak memang bagus itu kan. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa macam tu kan, untuk menjadikan anak. Kita tahulah Allah Ta'ala tu berkuasa. Sekali imbas kita nampak memang bagus perkataan tu. Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan anak. Tapi sebenarnya perkataan ini satu perkataan yang bahaya.
Kerana seolah-olah maknanya dia nak membawa kita kepada satu pahaman bahawa Allah Ta'ala ni ada sekutu. Allah Ta'ala ada sekutu, Allah Ta'ala ada anak. Allah Ta'ala ada anak lelaki ke anak perempuan dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala dah beritahu, aku tiada sekutu, tidak diberanak dan juga tidak diperanakkan. Jadi dan di atas ucapan Ibn Hazm ini lazimlah bahawa Allah Ta'ala berkuasa untuk meniadakan kudratnya, bahkan berkuasa pula untuk meniadakan zatnya. Dan yang demikian ini adalah puncak kepada kerosakan. Jadi kata-kata Ibn Hazm sangat bahaya. Seolah macam Allah Ta'ala berkuasa untuk meniadakan kudrat dia, sedangkan Allah Ta'ala kata aku ada sifat kudrat. Aku sifat kudrat, aku ada sifat iradat. Dan pula seolah macam berkuasa untuk meniadakan zatnya, sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu ada zat wajibul wujud, dan zat Allah Ta'ala itu tidak akan binasa selama-lamanya. Dan dia baqa kekal wal awalu wal akhiru, dialah yang pertama dan terakhir. Maksud dia yang pertama tiada awal kepada wujud Allah, dan dia terakhir maknanya tidak ada pengakhiran kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bersifat sedia, kekal selama-lamanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kata Ibn Hazm ni sebenarnya satu perkataan yang jelas. Orang kata sangat bercanggah dengan pahaman kita Ahlussunnah, dan perkataan ini tidak sesuai, seolah macam kita nak membawa kepada supaya kita mengakui Allah Ta'ala itu boleh beranak dan diperanakkan. Gitu. Kemudian dan Iblis juga pernah bertanya kepada Nabi Allah Idris, apakah Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menjadikan dunia ini ke dalam kulit peluru? Apakah Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan dunia ini ke dalam kulit peluru? Kan? Ada pula menyatakan kata lubang jarum. Lubang jarum kan? Adakah Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan masukkan unta dalam lubang jarum? Itu ada satu riwayat lain lah. Kuasa tak Iblis kata pada Nabi Idris, wahai Idris, adakah Tuhanmu ini Allah berkuasa untuk menjadikan unta itu dalam lubang jarum? Okay, itu satu riwayat. Di sini pula dia kata, apakah Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan dunia ini ke dalam kulit peluru? Dunia kita fahamlah, dunia satu benda yang besar. Saiz dunia sangat besar. Betul tak? Sedangkan kulit peluru adalah satu benda kecil. Semacam mana nak jadikan, boleh ke tidak Allah Ta'ala jadikan dunia ini dalam kulit peluru? Boleh ke tidak? Kan? Kalau ikut kuasa Allah Ta'ala boleh aja, tak ada masalah. Betul tak? Tapi kalau segi orang kata hukum zahirnya memang tak boleh. Dunia besar, kulit peluru kecil, mana boleh. Maka Idris menusuk matanya dengan jarum, lantas merosakkan dia ataupun membutakan mata Iblis. Kemudian berkatalah sebagai ulama, aku berharap agar yang tertusuk itu ialah mata yang sebelah kanan, kata sebagai ulama. Dan Idris berkata kepada Iblis, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa untuk memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarum. Dengan maksud Allah Ta'ala mengecilkan dunia dan meluaskan lubang jarum. Lubang jarum kan? Sini lubang jarum. Di atas tadi dia kata peluru kan? Sebenarnya lubang jarum. Jadi Allah Ta'ala kalau ikut kekuasaan yang daripada Allah, dia mampu je nak buat. Jadi dunia dikecilkan, lubang jarum dibesarkan. Tak ada masalah bagi Allah kan? Tapi kalau lihat kepada yang asalnya memang tak boleh. Dari segi asalnya memang tak boleh. Mana dunia besar, lubang jarum kecil memang tak boleh masuk. Jadi Allah Ta'ala pula berkuasa menjadikan benda yang besar jadi kecil, dan kecil jadi besar. Jadi maksudnya Allah Ta'ala berkuasa untuk masukkan dunia ini ke dalam lubang jarum, dengan maksud bahawa Allah Ta'ala mengecilkan dunia dan meluaskan lubang jarum.
Ini tidak mustahil bagi Allah. Dia boleh buat apa sajalah mengikut kepada kehendak dia. Jika tidak seperti itu maka mustahillah kejadian dia. Kalau tak, memanglah tak boleh. Tak. Contohnya Haji Musa. Haji Musa masuk dalam Jubah Jarum, boleh tak? Tak boleh kan? Sumbek macam mana pun tak boleh. Sumbek lah macam mana Lubang Jarum tu, memang tak boleh masuk kan? Kepala pun tak boleh masuk, jari sikit pun mungkin tak boleh masuk, jari pun tak boleh masuk. Lubang Jarum kecil, tak? Tapi cuba Haji Musa dikecilkan, Lubang Jarum dibesarkan, boleh tak masuk? Boleh, tak? Jadi hanya saja Nabi Idris tidak mentafsirkan, menghuraikan jawapannya kepada iblis adalah kerana dia iblis tu sudah keterlaluan, dan orang yang keterlaluan harus dibentak. Mana iblis ni memang dia ego lah, ego sombong dan sebagainya. Orang ego sombong ni kadang-kadang dia tak boleh, kita tak boleh nak kompromi dengan dia. Tak boleh nak kompromi, memang dia ego belagak kan. Kalau kita cakap A tu dia kata B, kita cakap B dia kata C. Maknanya apa kita cakap semua tak betul. Dia je betul. Ini susah kita kalau orang cakap macam ni. Macam tu. Paling senang kan, maknanya kalau apa saja berlaku memang dia nak menang je. Kita je yang salah. Walaupun hakikatnya yang salah tu dia, bukan kita. Tapi disebabkan dia ada sifat ego, tinggi diri dan sebagainya, so maknanya dia tak boleh terima alasan orang lain. Jadi orang macam ni hukumnya apa tuan-tuan? Hukumnya apa? Tembak dengan sebab patah lah. Tembak dengan sebab patah. Tapi ustaz tembak bahaya ustaz kan? Kan ustaz kena tangkap lokap. Ya. Baik. Dan sebabnya iblis merosakkan matanya adalah kerana dia ingin mematikan cahaya iman. Dengan pertanyaannya itu, maka Idris pun mematikan cahaya penglihatannya, kerana balasan itu adalah sebahagian daripada jenis perbuatan. Jadi kenapa Nabi Idris tadi membutakan mata dia? Kerana memanglah dia sifat ego, inadun ataupun inat. Inat ni maknanya keras hati lah, keras hati, degil, tak boleh dengar cakap orang dan sebagainya. Fahamlah. Sedangkan cakap Allah Ta'ala pun dia lawan. Allah Ta'ala perintah pada iblis supaya sujud pada Nabi Adam. Mana iblis nak sujud? Mana Allah Ta'ala perintah pada dia tak ikut. Kalau tuan-tuan cakap lagi pula dia apa, di pelekeh tuan-tuan cakap. Tak ada dia nak ikut dia. Itulah sifat iblis. Memang dia degil, keras, dan dia termasuk dalam kumpulan orang yang kafir. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kan, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada kamu kepada Nabi Adam, maka semuanya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis, dan dia enggan. Aba wastakbara, dia enggan, lalu dia sombong, takabur, ego. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang kafir. Seterusnya tuan-tuan, perkataan kami di atas kesesuaian iradat. Jadi kata-kata di atas kesesuaian iradat ini kembali kepada definisi balik. Apa maksud definisi kudrat? Satu sifat azali yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan dia menjadikan sesuatu setiap mungkin ataupun mengadakan mungkin, mentiadakan mungkin di atas muafakat iradat. Maksudnya di atas kesesuaian iradat. Jadi perkataan kami, kata musannif pengarang kitab, di atas kesesuaian iradat artinya adalah apa saja yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala dengan iradatnya ditampakkan dengan kudratnya. Apa saja yang dikhusus Allah Ta'ala dengan iradatnya ditampakkan dengan kudratnya. Kenapa disebut dikhususkan? Disebut khusus makna dia sesuai dengan definisi iradat pula. Apa maksud iradat? Sifat yang qadim, yang sedia, yang lebih di atas zat Allah Ta'ala,
yang berdiri dengannya Allah Ta'ala, yang mengkhususkan setiap mungkin dengan sebahagian barang yang harus atasnya. Sifat qadimah az-zaidah ala zat qa'imatun bihi tukhassisu al-mumkina bi ba'di ma yazuzu alaih. Satu sifat yang qadim, yang lebih kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berdiri dengannya Allah, yang mentaksiskan ataupun mengkhususkan benda yang mungkin dengan sebahagian barang yang harus bagi Allah, dengan sebahagian barang yang harus kepada mungkin tadilah, benda yang mungkin tadi. Jadi itu sebabnya diletakkan perkataan dikhususkan oleh Allah. Artinya adalah bila sebut perkataan kami di atas kesesuaian iradat, artinya adalah bahawa apa sahaja yang telah dikhususkan oleh Allah Ta'ala dengan iradahnya, semuanya ditampakkan dengan kudrat Allah. Semaknanya bila sebut kudrat, dia ada digandingkan dengan iradat. Bila sebut iradat, digandingkan dengan kudrat. Mana dua sifat ni lazim-melazim di antara satu sama lain. Maka ta'alluq iradat disebabkan keadaannya azali mendahului atas ta'alluq kudrat kerana keadaannya yang tanjizi hadis. Jadi kenapa dalam kata-kata ini disebut, kenapa disebut iradat dulu sedangkan kudrat sebut kemudian? Betul tak? Disebut iradat dulu. Maknanya apa saja yang dikhusus Allah Ta'ala dengan iradatnya ditampakkan dengan kudratnya. Maka ta'alluq iradat disebabkan keadaannya azali mendahului atas ta'alluq kudrat kerana keadaannya yang tanjizi hadis. Tanjizi hadis maknanya menembuskan benda-benda yang baru. Menembuskan benda-benda yang baru, tanjizi hadis. Maka tertib ini adalah antara dua ta'akul, dua pemikiran, dan bukan antara dua sifat. Kerana pendahuluan itu tidaklah ada tertib padanya, sebab jika tidak begitu maka jadilah yang terakhir iradat adalah hadis. Jadi kata disebut kudrat dulu ke ataupun sebut iradat dulu pun sebenarnya tak ada masalah, kan? Disebut kudrat dulu kemudian disebut iradat dulu, contoh kan? Ini di atas jalan tertib zikri, mana tertib segi sebutan saja. Ataupun kita sebut orang kata iradat dulu, kudrat kemudian. Ini pun hanya di segi ta'akul, di segi pemikiran saja. Itu di segi pemikiran saja. Tapi hakikat dan sebenarnya maknanya tak jadi masalah. Kita nak sebut iradat dulu apa, boleh, kudrat sebut kemudian. Ataupun sebut kudrat dulu, iradat kemudian. So maknanya tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ada turutan itu, sudah lazim bahawa yang disebut kemudian adalah benda hadis. Jadi kalau kita ikut sangat kepada tertib bahawa iradat itu mesti disebut kemudian, kudrat disebut dulu, nanti akan tasawur tergambar dalam pemikiran kita bahawa iradat itu adalah hadis baru, sedangkan kudrat adalah benda yang qadim, benda yang sedia. So maknanya kat situ kesimpulannya tidak ada masalah. Kita nak sebut iradat dulu boleh, sebut kudrat pun tak apa. Jadi sebut semua kalau kita biasa dengar tu, kenapa sebut kudrat dulu Ustaz, iradat sebut kemudian? Ini untuk memudahkan sebut saja. Untuk kita nak sebut, mana segi tertib zikri, tertib segi sebutan saja. Tapi di segi kata kelebihan masing-masing, kan? Maknanya masing-masing itu tidak mendahulu di antara satu sama lain. Masing-masing ada kelebihan-kelebihan tertentu yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kudrat dan iradat. Baik, kemudian tuan, dan wajib dan dalil wajibnya kudrat bagi Allah Ta'ala adalah bahawa Allah Ta'ala itu pencipta yang qadim, mempunyai hasil ciptaan yang hadis, dan tiap-tiap zat yang seperti itu wajiblah baginya kudrat, maka Allah Ta'ala itu wajib baginya kudrat. Dalil wajib kudrat Allah Ta'ala adalah bahawa Allah Ta'ala itu pencipta. Allah Ta'ala pencipta lah, qadim, dia sifat qadim, pencipta. Kemudian benda yang cipta adalah benda hadis, seperti alam ini, diri kita manusia,
langit dan bumi, bulan bintang dan sebagainya. Ini semua benda hadis yang telah pun dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana yang kena cipta adalah hadis, sedangkan pencipta adalah qadim, iaitulah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiap-tiap zat yang seperti itu wajiblah baginya kudrat, maka Allah Ta'ala itu wajib baginya kudrat. So mana kesimpulannya, Allah Ta'ala itu wajib kudrat bagi Allah. Wajib kudrat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian perkataan musannaf dengan iradat. So sekarang kita masuk iradat pula. Habis pembahasan berkenaan kudrat. Sekarang ni kita mahulah kita masuk iradat pula. Apa makna iradat, tuan-tuan? Iradat ialah menentukan. Apakah ta'alluq iradat? Ta'alluq iradat ialah ala kullin mungkinin, kepada setiap mungkin. Kemudian apa lagi kalau kita perincikan ta'alluq iradat ini ialah tasis, menentukan. Kudrat ta'alluq ni adalah taksir, memberi bekas. Kemudian iradat ta'alluqnya adalah tasis. Betul tak? Tasis makna menentukan. Kemudian ilmun ta'alluqnya ialah inkishaf. Inkishaf makna terbuka. Ilmun hayat, hayat tidak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq pada hayat. Sama dengan basar. Sama dengan basar, ta'alluqnya adalah kullu mawjudat, kepada setiap benda yang wujud. Sebenarnya kalam pula ta'alluqnya kepada ta'alluq tidaklah, mana petunjuk. Jadi perkataan musannaf dengan iradat artinya dan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat. Iradat itu adalah sama makna dengan masyiah ataupun mutaradif. Kalimat mutaradif inilah kalimat yang berbeza lafaz tetapi makna yang sama. Satu lagi kalimat namanya kalimat mustarak. Kalimat mustarak ini lafaz adalah sama tapi makna lain. Lafaz sama makna lain. Contohnya lafaz ainun, lafaz mata. Ainun ni boleh kita terjemahkan dengan pelbagai makna. Boleh kita terjemahkan dengan mata, boleh kita terjemahkan dengan matahari, kita boleh terjemahkan dengan mata air, kita boleh terjemahkan dengan kata mata-mata gelap. Mata-mata gelap. Mata kan? Pun boleh kita terjemahkan. Ainun juga boleh terjemahkan dengan makna diri. Ainun diri ataupun an-nafsun diri. Jadi kalimat ainun dikatakan sekalimat mustarak. Maknanya satu lafaz tetapi banyak makna. Sedangkan kalimat iradat dengan masyiah ni ialah satu kalimat muradif. Maknanya kalimat yang berbeza tetapi makna sama. Itu kena faham tu. Itu kena faham. Kalau kita mengaji nahwu ke ataupun kita mengaji ilmu mantik ke, kita akan jumpalah kalimat-kalimat tersebut. Kalimat yang berbeza makna ataupun kalimat sama makna. Jadi menurut logah, iradat berarti semata-mata memaksudkan. Iradat maksudnya ialah semata-mata memaksudkanlah. Iradat. Arada, asal mana irada ni berkehendak asalnya. Arada yuridu. Arada yuridu iradatan. Di atas wazan af'ala yufilu if'alan. Af'ala yufilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman. Ataupun di sini sebut arada yuridu iradatan. Fa huwa muridun wa zaka muradun. Kan? Jadi menurut logah iradah berarti semata-mata memaksudkan. Sedangkan menurut istilah iradat ialah sifatun qadimatun zaidatan ala zat qa'imatan bihi tukhassisul mumkina bi ba'di ma yazu alaih. Satu sifat yang qadim, yang sedia, zaidat yang lebih, ala zat di atas zat Allah Subhanahu wa taala, qa'imatan bihi yang berdiri bihi dengannya zat Allah, tukhassisul mumkini yang mentasiskan ataupun mengkhususkan benda yang mungkin dengan sebahagian apa-apa yang harus atasnya benda mungkin tadi. Atas sebahagian apa-apa benda yang harus di atas benda yang mungkin. Jadi perkara mungkin disebut itu ialah 6 perkara yang mungkin saling berlawanan. Iaitu istilahnya al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah. Al-mumkinat al-mutaqabilat as-sittah.
yang telah pun dinazamkan dengan syair, dengan ucapan sebagai ulama. Dia kata al-mumkinatul mutaqabilan wujuduna wal adamus sifat alzimatun amkinatul jihad kaza al-maqadir rawasikat al-mumkinu mutaqabilat wujuduna wal adamus sifat alzimatun amkinatun jihad kazal al-maqadiru rawasikat. Apa maksudnya itu kan? Perkara-perkara mungkin yang saling berlawanan itu adalah wujud kita dan Adam serta sifat-sifat sekalian zaman, tempat dan juga jihad. Jihad mana pihak, kiri kanan atas bawah. Itu juga ukuran-ukuran menurut riwayat yang kepercayaan. Atau dikatakan mungkinan amtakabilat. Jadi maknanya bila kita sebut iradat ialah satu sifat iradat ialah satu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang lebih di atas zat Allah Ta'ala, yang mana dia mengkhususkan, mentasiskan benda yang mungkin tadi di atas barang yang harus kepada benda mungkin tadilah. Contohnya yang pertama, wujud melawani Adam, dan begitulah seterusnya. So maknanya kalau Allah Ta'ala nak mewujudkan contohnya si Ali, mana Allah Ta'ala memutuskan, mentasiskan Allah Ta'ala menjadikan Ali. And kalau Allah Ta'ala tak nak wujudkan Ali, maknanya Allah Ta'ala mengadamkan Ali. So mana Allah Ta'ala memilih untuk mengadamkan Ali, mentiadakan Ali. So Ali tidak akan ada dan tidak akan wujud dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Yang kedua, sebahagian sifat melawani sebahagian lain. Maka keadaannya putih umpamanya lawan kepada hitam. So makna kalau Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatu itu adalah warnanya hitam. Contoh Allah Ta'ala nak menjadikan binatang itu berwarna hitam kulit dia, kan? Ataupun Allah Ta'ala nak menjadikan batu itu berwarna hitam. Jadi Allah Ta'ala mentasiskan, menentukan dengan iradatnya menjadikan benda itu hitam. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan sebaliknya, lawan hitam apa? Putih. Maka Allah Ta'ala akan mentasiskan menjadikan benda itu putih. Maknanya putih dengan hitam adalah satu benda yang berlawanan. So Allah Ta'ala terpulang pada dia nak pilih hitam atau putih, atau sebaliknya lah. Kalau yang tadi ada Allah Ta'ala nak mewujudkan si Ali, ataupun Allah Ta'ala tak nak wujudkan si Ali, so Allah Ta'ala akan mentasiskan dengan iradat Allah Ta'ala. Yang ketiga, sebahagian zaman melawani sebahagian lain. Maka keadaan pada zaman Taufan umpamanya melawani keadaan pada zaman Sayyidina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala nak menjadikan contohnya si Abu, Allah Ta'ala nak jadikan si Abu hidup pada zaman Taufan, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala mentasiskan dengan iradatnya untuk menjadikan si Abu tu hidup pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala nak tasiskan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semana dia akan menentukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpulang pada Allah, ikut pada tasis dia ataupun ikut kepada iradat Allah Ta'ala. Yang keempat, sebahagian tempat melawani sebahagian lain. Maka keadaan pada satu tempat seperti Mesir melawani keadaan pada tempat yang lain pada negeri Syam. Ini sama jugalah. Kita kiaslah tadi. Nak jadikan satu benda itu di mana? Di Mesir ataupun di Syam. Terpulang pada zat Allah, terpulang pada tasis Allah Ta'ala iradat tadi. Kemudian yang kelima, sebahagian jihad melawani sebahagian yang lain. Maka keadaan jihad masyrik mana timur, masyrik mana timur, melawani keadaannya pada jihad maghrib mana sebelah barat. Sebelah barat. Terpulang pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak jadikan contohnya, Allah Ta'ala nak jadikan contohnya Dajjal. Allah Ta'ala nak jadikan Dajjal itu keluar daripada mana? Daripada timur ke barat. Timur atau barat? Barat atau timur? Itu pulanglah pada Allah Ta'ala. Dia akan mentasiskan mana satu dia nak keluarkan. Kemudian yang keenam, sebahagian ukuran melawani sebahagian lain. Maka keadaan tinggi umpamanya melawani keadaan pendek. Allah Ta'ala nak menjadikan contohnya si Ahmad. Allah Ta'ala jadikan Ahmad ni keadaan dia tinggi. Sebabnya bila ada orang dalam dunia ni tinggi, wah tingginya kau kan,
tinggi kau macam galah. Tinggi betul lah. Orang tinggi ni sesuai, contohnya kalau nak ambil buah mangga, buah yang tinggi-tinggi itu sesuai lah sebab dia tinggi. Tahu tak? Orang petot tak dapat dah. Lawan tinggi ialah petot. Petot ni rendah lah. Lawan tinggi rendah. Itu sebab dalam dunia ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala mentasiskan orang tu tinggi, dia lahir nanti, tapi dia lahir tak adalah tinggi. Mana ada orang lahir tiba-tiba tinggi? Tak ada. Dia akan makan masa tertentu dan sebagainya, akhirnya tinggi. Anak kita pun macam tu juga. Lahir dulu anak kita dengan tinggi. Kita dengan anak kita dulu, siapa paling tinggi? Kita tinggi dulu pada anak kita. Tapi bila dah besar panjang, siapa tinggi? Dia tinggi pada kita lagi. Betul tak? Dia tinggi macam galah pada kita lagi. Jadi pepahas suruh dia panjat. Kau tinggi ke kau panjat? Ayah tak dapat nak panjat dah. Nampak? Jadi semuanya itu di atas takhsis ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lahir dalam keadaan, ialah lahir dalam keadaan normal lah, macam bayi biasa, lahir normal je. Kita ni semua kan, hakikat kita lahir dunia semua normal. Tapi bila makan masa yang lama, kita akan nampak orang tu tinggi atau rendah. Kalau Allah Ta'ala tentukan dia rendah, dia ni yang kata kumpulan-kumpulan yang lelaki pendek-pendek ni kan. Kan ada lelaki pendek-pendek kan. Pendeklah dia. Ada orang macam tu pendek. Ada seorang ustaz tu di Seremban tu, memang dia rendah, dia pendek. Orang ingat dia budak kan. Aku bukan budak lah dia tu. Aku bukan budak, aku ustaz. Saya tak ingat nama ustaz tu. Pasal tuan-tuan, ada satu kat Seremban, seorang ustaz. Kan dia rendah je tuan-tuan. Tapi pemikirannya pemikiran tua, kalau orang tua kan. Tapi kita nak tengok apa kecil. Kecilnya ustaz ni. Gitu. Jadi tuan-tuan, jadi semua tadi adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala yang kata Allah Ta'ala boleh memilih sama ada A ataupun B, rendah ataupun pendek, gemuk ataupun kurus, panjang ataupun pendek, tinggi ataupun rendah, tak, putih ataupun hitam, zaman dulu ataupun zaman sekarang, terserah pada Allah. Faham kan tuan-tuan? Dan perkataan kami dengan qadimah. Habis itu sampai sinilah tuan-tuan pengajian kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pengajian kita insyaAllah. Sampai pada perkataan kami dengan qadimah. Qadim. Wallahu alam bisawab wa ilaihi wa mi'wal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arfa'na al-bala wal ghala wal waba wal fasha wa ta'un wa fitan wa munkar wa su'al muqtalibati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khassah wa min qaryatina hadza khassah wa min budanil muslimin kafah wal ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
jenazah sini. Masih kan ya? Tak boleh. Tak boleh. Besok.